Ya, Alhamdulillah. Dan seterusnya kami akan membawakan pada bis kita semua segmen Elit Rohani. Hari ini kita akan bercerita mengenai dengan lidahnya orang. Lidah lebih tajam daripada pisau kerana lidah badan binasa. Jadi hari ini kami akan bercerita mengenai lidah. Topik hari ini ialah sebenarnya lidah cermin hati ni, Hani. Bersama dengan tetamu kita seperti biasa, kalau segmen Elit Rohani kita akan bersama dengan Dr. Hajah Masuriati binti Haji Yahya, penolong Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunis. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kami mensyukuri rezeki pertemuan kita ni hari ini, Dr. Hajah, dapat berjumpa lagi sekali dengan bis kita dan rasanya ramai yang tertunggu-tunggu segmen Elit Rohani. Apatah lagi kalau segmen Elit Rohani ada saja perkongsian yang kami bawakan kepada penonton sampai pagi, dan hari ini topik yang cukup menarik sekali. Seperti pembukaan segmen Elit Rohani tadi ada bercerita mengenai dengan yang sering kita dengar ni Ustazah, Dr. Hajah, lidah setajam pisaunya. Kerana lidahnya badan binasa. Kadang-kadang tadi ini lidah lebih laju daripada utak. Itah membuat badan binasa dan membuat banyak lagi masalah yang lain. Jadi sebagai mukadimah, kalau kami boleh berikan peluang pada Dr. Hajah, Dr. Hajah Masuriati untuk memberikan sedikit mukadimah mengenai dengan topik perbincangan kita ni hari ini, lidah cermin hati. Silakan Dr. Hajah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir waj'alni bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada para penonton, kepada para pendengar di mana jua segmen ini dapat ikuti, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam rahmat Allah jua dan sentiasa mendapat keberkatan atas apa jua kita lakukan, sama ada yang hari ini, yang semalam dan hari-hari yang seterusnya. Baik, insya-Allah untuk segmen kali ini kita akan bercerita tentang ataupun membahaskan sedikit mengenai dengan lidah cermin hati. Okey. Jarang disebut tajuk seperti ini sebabnya biasanya lidah tu lebih tajam daripada senjata sebenarnya ataupun pisau sebenarnya. Okey, hari ini saya sebutkan lidah cermin hati, artinya dua perkara, maksudnya dua benda ada disebut, satu lidah, satu hati. Okey, baik. Okey, baik. Sebagai memulakan, sebenarnya lidah ni semua perlu tahu yang merupakan satu organ ataupun sepotong daging yang terdapat di dalam rongga mulut kita inilah sebenarnya. Dan fungsinya adalah untuk mengecap rasa, macam tu. Kemudian terdapat juga fungsi yang lain di mana lidah juga sebagai alat komunikasi yang sangat penting, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru kerana ianya sebagai satu alat komunikasi, maka dilihatlah satu sudut yang lain di mana kita ni diberikan sedikit teguran ataupun peringatanlah supaya kita ni berhati-hati tatkala kita ni berbicara. Okey, jadi ini pentingnya tajuk ini, lidah cermin hati. Okey, dalam menjelaskan tentang kedudukan lidah ni juga, okey, saya teruskan dengan kedudukan lidah di dalam Al-Quran ada disebutkan. Tetapi indah yang menyebut lidah, tapi ia akan menjurus kepada tata bicara orang itu. Okey, melalui dalam surah Al-Ahzab di dalam ayat 70 hingga 71, Allah Taala berfirman, yang kira-kira terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Katakanlah dengan perkataan yang benar, nescaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Justru barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
Baik, dari segi mafhum yang dapat kita ambil daripada ayat tersebut, artinya kita ni berbahasa hendaklah berbahasa yang baik-baik, okey. Dan sesungguhnya kalau kita ni itu berbahasa yang baik-baik, insya-Allah Allah akan memperbaiki amalan kita. Artinya ada satu ketika mungkin kalau ada amalan kita yang mungkin kurang, di situ akan diberikan tambah baik nilainya macam itu. Hanya kerana sebab kita ni menjaga tata bicara kita ni. Alhamdulillah kalau ada. Okey. Baik, dan satu sudut ataupun satu surah yang lain juga disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang terjemahannya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada terlalu banyak berprasangka. Kerana sesungguhnya sebahagian tindakan kita ni yang terlalu banyak berprasangka itu tadi akan mendatangkan dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu ataupun janganlah sebahagian daripada kamu menggonjing ataupun cuba menginaya orang yang lain, okey. Dan dalam hal ini, adakah kamu suka diperingatkan, adakah kamu suka kalau misalnya kamu tu makan mayat saudara kamu yang sudah mati, macam tu. Jadi setentunya dalam hal ini kita ni tidak mahu, dan kerana perkara itu adalah amat menjijikkan. Jadi itulah perumpamaan yang dikatakan kalau kita ni terlalu banyak berprasangka, terlalu banyak meneliti perangai-perangai ataupun mengambil mencari-cari kesalahan orang lain, okey, maka itu akan menyebabkan kita ni menambah dosa kita sendiri sebenarnya. Jadi sebaiknya dielakkan, jangan terlalu menambah dosa kita ni dalam perbuatan seperti itu. Itu adalah peringatan yang Allah Taala sebutkan di dalam surah Al-Hujurat tadi. Jadi Dr. Haja telah pun menerangkan sebentar tadi penjelasan mengenai dengan lidah ini. Kata Dini pun terdapat pelbagai peribahasa mengenai lidah ni, lidah setajam pisau, dan kata-kata ini sebenarnya payah mencari ubatnya. Apa tak, kalau ditikam dengan pisau ada ubatnya. Kalau ditikam dengan kata-kata payah mencari ubatnya kerana hati itu terluka, susah untuk diubati. Jadi ingin diketahui sebenarnya jaminan dalam memelihara lidah ini bagi manusia. Baik, dalam kita ni sudah memahami saya anggap semua boleh faham tentang dua ayat yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kita ni sebenarnya diberikan satu jaminan juga sebenarnya, seandainya kita ni boleh melihara ataupun mengawasi lidah kita ni, antaranya adalah kita ni diberikan satu jaminan dengan syurga. Okay. Artinya di sini sebenarnya disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad daripada Anas bin Malik, daripada baginda Rasulullah SAW bersabda, yang kira-kiranya bermaksud iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya ataupun lidahnya istiqamah. Dan jadi kalau orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatan disebabkan lisannya, tidak akan masuk syurga. Artinya kalau kita ni menjaga lisan kita ni, lidah kita ni dalam berbicara, maka jaminannya adalah syurga. Okay. Kemudian disebutkan juga selain daripada syurga tadi, satu jaminan yang lain juga adalah keselamatan. Disebutkan juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang kira-kiranya bermaksud jika anak Adam, jika seorang anak Adam itu memasuki pada harinya, sesungguhnya semua anggota badannya akan berkata merendah diri kepada lisan tadi, kepada lidah tadi. Jadi takwalah kepada Allah. Jadi anggota lain tu berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk melihara kami ini, melihara hak-hak kami, katanya. Jadi sesungguhnya kami ininya, kata anggota-anggota yang lain, kami ininya, wahai lidahnya, adalah sangat bergantung kepada istiqamahmu, wahai lidah. Macam itu. Jadi kalau kamu, wahai lidah, istiqamah, maka kami anggota yang lain pun juga akan turut istiqamah. Jadi kalau misalnya kamu, wahai lidah, agak menyimpang dari perbuatanmu, maka kami anggota lain juga akan turut menyimpang. Jadi cuma itulah sebenarnya gambaran yang disebutkan peringatan daripada baginda Rasulullah SAW, kedudukan di mana kalau lidah itu indah menjaga, maka tidak menjamin keselamatan anggota badan yang lain. Itu dimaksudkan keselamatan di sana.
Okey. Kalau boleh tanyakan kepada Dr. Haja, saya sebenarnya cuba melihat dari sudut sesuatu yang kebiasaan tani lihat dalam keadaan tani kehidupan tani seharian. Rasanya banyak saja orang boleh mengaitkan dalam kehidupan kita seharian dan pergaulan kita seharian. Kebanyakan orang sering tani dengar macamnya orang, iatunya lidahnya hanya, mulutnya hanya tunya jahatnya, tapi hatinya dah cuma tu. Ataupun mungkin sebaliknya, iaitu mungkin lidahnya, lisannya baik, tetapi sebenarnya hatinya lain maksudnya. Jadi macam mana, apa pandangan Ustazah mengenai dalam perkara ini, Ustazah? Okey, baik. Okey, sebenarnya hati tetap berperanan, sangat besar sebenarnya. Sebenarnya apa yang terkeluar daripada mulut seseorang dalam berbicara, maka itulah gambaran hatinya. Okey. Katalah misalnya, misalnya ada seseorang yang mungkin tata bicaranya agak kasar mungkin, okey. Tetapi dalam penyusunan ayatnya agak lembut, maksudnya susunan ayatnya lembut. Okey, ada orang seperti itu juga. Tetapi dan mungkin kita ni akan, maksudnya dalam hal ini masih juga melihat kepada hatinya dalam saat menyusun ayatnya dalam agak yang lembut susunan bahasanya, cuma suaranya mungkin, intonasi suaranya mungkin agak keras mungkin. Okey, masih saja ukurannya adalah hati. Okey, selama mana susunan ayatnya itu masih lembut, bagus, maka hatinya juga bagus. Cuma intonasi suara itu pemberian Allah Taala kepada setiap orang sebenarnya. Jadi sebenarnya ada pelbagai aspek yang harus diambil kira mengenai dengan lidah ini. Kalau yang pertama tadi kita ni bercakap juga lidah mengenai dengan kalau sekiranya mengguris hati orang lain. Dan juga aspek lidah dari segi menggunakan perkataan-perkataan yang mungkin juga dianggap kasar ataupun kurang elok didengar. Dan tapi mungkin walaupun kurang sopan atau kurang elok didengar, mungkin dia tidak mengguris hati orang lain. Mungkin tapi ada, ya tentu kan, kadang-kadang kita ni pun mesti dilihat juga orang sekeliling, adakah ia sesuatu yang mengguriskan hati atau tidak. Tapi yang lebih baik adalah untuk kita ni sentiasa menjaga juga hati orang lain. Dan apa yang Dr. Hajah katakan sebentar tadi juga adalah mengenai dengan hati dan juga mungkin niat di samping apa yang dikatakan tersebut. Jadi apakah hubung kait lidah dengan hati dalam memelihara kerohanian? Okey, baik. Sebagaimana disebutkan tadi, berbicaranya kita ni adalah menggambarkan apa isi hati kita ni. Dan apapun juga tingkah laku kita ni sebenarnya gambaran pada hati kita ni juga sebenarnya. Dua-duanya berkait. Okey. Jadi saya mungkin ulangi sikit. Ada sebahagian orang punya intonasi suara agak kasar, agak kasar. Tetapi tatkala yang menyusun bahasa agak baik, kan? Okay? Jadi sebenarnya masih saja menunjukkan hatinya baik. Cuma intonasi suaranya mungkin agak kasar. Okay. Jadi dalam hal ini ada beberapa aspek yang mungkin perlu kita ni teliti sedikit, supaya kita ni tidak terus mengatakan seseorang tu agak kasar. Tapi sebenarnya itu hanya intonasi suara yang mungkin kita ni kurang kenal pribadi seseorang. Okay. Kemudian hubung kait lidah dengan hati ini tadi. Sebagaimana hati itu adalah hati yang baik, tetap menggambarkan perbicaraan yang sangat baik. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita ni perasan, kalaupun kita ni boleh perhatikan, ada sebahagian kecil orang kita ni itu ia agak diam, kurang kita ni mungkin menganggapnya sebagai kurang suka bercakap sebenarnya, tetapi tidak. Dia kurang bercakapnya itu adalah kerana ia agak teliti, berhati-hati. Maksudnya dia berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Dalam otaknya mungkin menyusun rangkaian kata-kata, perkataan yang akan mungkin boleh dikeluarkannya agar tidak menggores hati orang yang mendengar macam itu. Yalah, kita ni kan duduk bersama orang lain, okey. Tentunya ada sukatan-sukatan, perasaan-perasaan di dalam hati itu kan mungkin tidak kita ni ketahui. Jadi kita ni mengambil langkah berhati-hati, berusaha sebaik mungkin agar tidak menggores hati orang lain. Sebenarnya saya dapat mengaitkan Dr. Hajah apabila kita mengongsikan tadi. Saya ada mengenali seseorang yang kurang bercakap, tapi apabila ditanyakan kenapa kurang bercakap, bukan ia pendiam, tetapi ia memikirkan macam mana untuk cara bercakap, untuk menyampaikan dengan cara yang baik agar ia mengguris perasaan orang lain. Dan ada juga pernah dikongsikannya, katanya lebih baik aku diam daripada bercakap dan melukakan ataupun memburukkan lagi keadaan. Betul. Bagaimana pula dari segi menyampaikan nasihat? Kadang-kadang nasihat ini
kadang-kadang berbentuk, ia memang dari niat yang baik, tapi kadang-kadang boleh menggores hati orang. Jadi bagaimana caranya untuk sentiasa menjaga lidah ni sebagai cermin hati kita ni? Okey, baik. Disebabkan kita ni keadaan menjaga lidah ni bukan suatu perkara yang mudah sebenarnya. Sebab tu dia sering disebut, diperingatkan supaya kalau boleh kita ni sangat berhati-hati dalam berbicara. Okey, baik. Macam mana caranya supaya kita ni boleh menasihati seseorang agar tidak menggores hatinya? Okey, di sini yang berperanan tu juga adalah psikologi. Kita ni memahami seorang tersebut. Macam mana ianya sebenarnya? Kita ni boleh tengok air mukanya. Okay. Kalau kita ni berbicara seperti ini, boleh terima tak? Kita ni boleh fikirkan. Okay. Jadi sebelum kita ni melontarkan apapun juga perkataan pada mulut kita ni kenali orangnya sedikit. Sama ada kita ni main andaian sikit, boleh tak ia terlibat kalau kita ni bagi nasihat macam tu. InsyaAllah dalam perkara tersebut, apabila kita ni agak berhati-hati, insyaAllah mungkin apa juga yang kita sampaikan, insyaAllah mungkin boleh diterimanya macam tu. InsyaAllah. Jadi kalau kita ni amati lagi sekali Dr. Haja, usulnya dapat tani lihat dari segi peratusan barangkali verbal dengan non-verbal. Jadi nampak perkataan digunakan itu cuma separuh sahaja, tapi yang lebih banyak sebenarnya mainkan peranan ialah the non-verbal aspek dalam tani berkomunikasi. Macam seperti yang kita kongsikan tadi dari segi intonasi suara ataupun cara tani menyampaikan mesej tersebut. Jadi kalau salah penyampaian, mungkin maksud tani lain, tapi bila penyampaiannya lain, orang beranggapan pun lain juga. Betul. Dan di zaman teknologi ni, Ustaz Dr. Raja, bukan sahaja lidah ya, tetapi hujung-hujung jari juga memainkan peranan sekarang ni, dan juga menggambarkan apa yang terdapat di dalam hati. Kadang-kadang apa yang kita ni baca di dalam teks itulah yang menggambarkan hati yang sebenar. Tapi rupanya jumpa depan-depan macam okey saja. Jadi bagaimana ni pendapat Ustazah mengenai dengan hal ini? Baik. Walaupun sebutannya di hujung jari, namun terjemahannya adalah daripada hati. Okey. Itu jawapan saya lah sebenarnya. Jadi macam mana pun bijaksananya kita ni menggunakan teknologi tinggi canggih hari ini, masih saja memerlukan satu adab. Adab dalam tata berbicara, mengeluarkan, menzahirkan apa yang ada dalam hati kita ni dengan cara berhati-hati. Seboleh-bolehnya jangan menggoreskan hati orang. Dan apapun juga yang kita sampaikan, ya sebenarnya gambaran kita ni sendiri, dan InsyaAllah boleh saja kita ni itu akan menjadi contoh teladan kepada yang lain dalam menjaga tata berbicara. Sebab itu tadi disebutkan lidah itu adalah cermin hati. Jadi dalam apa jua yang kita ni ingin kongsikan dan juga luahkan menerusi lidah ataupun hujung-hujung jari kita ni introspeksi diri. Adakah ianya datang daripada hati nurani yang bersih, ataupun adakah kita ni hanya ingin memuaskan ego kita ni dan merasa diri kita ni itu lebih baik daripada orang lain? Haruslah kita ni cuba untuk teliti perkara itu dan introspeksi. Kalau kita lihat, kalau komunikasi menggunakan hujung jari, menggunakan teks ataupun WhatsApp, message WhatsApp dan sebagainya, kalau saya sendiri lebih gemar untuk berjumpa, berdepanan, ataupun kadang-kadang kebanyakannya selalunya menggunakan mengantar audio daripada mengantar teks. Pasalnya teks ni macam bukan aktu maksud kita ni, apabila orang membaca marah kali ni orang ni, padahal bukan, mungkin cara tadi menulis satu. Sebab itu saya sebutkan tadi, kita ni punya sentuhan ayat, susunan ayat itu sangat berperanan sebenarnya. Intonasi dan juga psikologi dengan pendekatan kita ni dengan orang itu memainkan peranan. Jadi ini juga berkaitan tentang EQ ya, emotional quotient. Apabila berbicara dengan orang lain, kita ni haruslah bukan saja menggunakan lidah, hati, tetapi juga minda kita ni pun sentiasa bergerak kerana kita ni cuba untuk menyampaikan dengan cara yang terbaik bagi diri orang itu. Betul. Alhamdulillah. Jadi soalan terakhir, Ustazah, dalam keterbatasan waktu yang ada lebih kurang pada 5 minit ni, Dr. Hajah, secara kesimpulannya, apa yang ingin disampaikan kepada penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan topik perbincangan kita ini? Sungguh menarik sekali. Lidah cermin hati. Silakan Dr. Hajah. Okey, baik. Lidah adalah merupakan sebahagian daripada anggota badan kita ni. Kita semua pun faham, tahu dan semuanya. Dan juga yang penting, lidah itu adalah alat komunikasi kita ni bersama orang lain. Justru tugas kita ni adalah untuk menjaga sebaik mungkin lidah kita ni itu biar berperanan dengan baik, kerana harus kita ingat setiap tata bicara yang keluar pada mulut kita ni ataupun yang berhasil pada lidah kita ni sangat berimpak dalam
pembentukan dosa ataupun dosa pahala sebenarnya. Jadi itu yang sangat terkait dalam aspek kerohanian sebenarnya. Jadi biarlah kita ni berbicara hasilnya memberikan pahala kepada diri kita sendiri, dan mudah-mudahan semua itu akan menjamin segala amal ibadah kita ni yang kita lakukan, dan tata bicara kita ni dengan orang lain dan komunikasi kita ni sama orang lain, mudah-mudahan semuanya itu memberikan kebaikan kepada kita ni juga, dan mudah-mudahan Allah Taala melihara kita ni semua supaya kita ni tidak terjatuh ataupun termasuk dalam golongan orang yang sentiasa melakukan maksiat dalam bentuk lidah tadi ni. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Dr. Hajah Masriati atas penerangan tersebut mengenai dengan lidah cermin hati, dan insya-Allah sentiasa akan melembutkan hati kita ni dan sentiasa memperbaiki niat kita ni di dalam semua hal. Baik, terima kasih Dr. Hajah. Assalamualaikum, kita akan bersua lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.